remaja bergaya dan berjaya. Okey. Tak ada muka surat 4. Tak ada muka surat 4. Okey, tak apa, tengok depan ni. Tengok depan. Sini. Okey, ni lah dalam buku teks kamu. Okey. Iskandar, boleh baca tak Iskandar? Iskandar boleh baca? Boleh? Ada ke tak tu? Boleh. Okey. Boleh baca? Lutfi, Stacy dan rakan atlet seronok mencabar diri melakukan aktiviti lasak Rasa? dalam sesi kepimpinan. Mereka Lepas tu? melahirkan rasa syukur kerana dididik menjadi lebih bertanggungjawab tentang seksualiti dengan menggunakan aplikasi rangkaian sosial di internet. Mereka mengapresiasi diri mereka menerusi karya yang berikut. Okey, jadi dia macam rangkaian sosial, macam laman sosial kat internet. Okey, dia tunjuklah apa yang dia dah buat, apa yang dia aktiviti dia. Okey, yang pertama ni tengok gambar pertama. Dia dah dia kata saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti saya. Selepas ni cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan seksualiti. Kedua, saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan. Jadi bila kamu dah mula meningkat remaja, kamu kena sedar, kamu kena mengehadkan perhubungan dengan rakan-rakan. Yang ketiga, saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Jadi bila keluarga yang mak ayah kamu nasihatkan, jadi kamu dengar, jadi kamu akan jadi orang yang bertanggungjawab. Okey. Keempat, saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Okey, lepas ni kita akan pergi lebih lanjut apakah dia seksual, tingkah laku seksual, seksualiti. Itu perkataan tu kamu nampak tu kan. Jadi yang kelima, saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Jadi dengan menghargai dia, kamu bersenam, pergi menyertai taekwondo ni, ada gambar taekwondo kan, persatuan-persatuan, okay? Kamu memenuhkan masa kamu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okay? Yang terakhir yang ni, saya mampu membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Jadi kamu ada kawan, so kamu pergi join aktiviti sukan dengan kawan-kawan, dengan pimpinan, dengan pimpinan orang dewasa. Okay, kita tengok apa dia sexuality. Okey, ni adalah daripada portal rasmi MyHealth, Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh nampak tak portal yang cikgu tunjuk ni? Boleh. Nampak Okey, jadi ni adalah bila kamu search dekat Google, kamu akan nampak ni dapat tahu daripada portal rasmi MyHealth tu, memahami sexuality. Apa dia maksud sexuality ni? Okay. Sexuality ni adalah satu ekspresi identiti gender lelaki dan perempuan, iaitu perasaan peribadi, suatu perasaan peribadi di mana ia melibatkan kefahaman diri tentang tindak balas dan emosi terhadap seks. Perasaan ini melibatkan nilai peribadi dan kepercayaan yang berinteraksi konsep umum tentang seks. Contohnya cinta dan orientasi seksual. Jadi bila kamu mula meningkat remaja ni, kamu ada perasaan. 4 aspek seksualiti iaitu biologi, psikologi, budaya sosial, kerohanian. Ini 4 aspek. Biologi, psikologi, budaya sosial, kerohanian. Budaya sosial ni adalah hubungan dengan kawan-kawan. Psikologi, kamu punya perbuatan tu, psikologi. Biologi dan kerohanian ni lebih kepada keagamaan.
terdapat banyak bentuk seksualiti dalam kehidupan. Ia terdiri daripada aspek fisiologi, psikologikal, sosial, kerohanian, budaya dan politik. Okey, konsep 3R dan seksualiti. Ni hak, kena ada hak, rights. Konsep 3R ni, hormat, respect, tanggungjawab, responsibility. Kamu kena belajar bertanggungjawab. Memang daripada kecil lagi, semasa kamu darjah 1 lagi, kamu dah dilatih untuk bertanggungjawab, hormat menghormati, tahu hak kamu. Jadi tengok, hak asasi. Setiap individu berhak untuk mendapat informasi yang betul mengenai seksualiti. Jadi sebab itulah kamu belajar ni, supaya kamu tahu. Anda mempunyai hak untuk membuat keputusan. Keputusan anda tidak sepatutnya membawa sebarang masalah kepada diri sendiri dan orang lain. Maknanya kamu kena fikir secara waras, baik, buruk sebelum bertindak. Anda mempunyai hak untuk mendapat bantuan perkhidmatan kesihatan. Kalau ada rasa macam tak sihat, kamu kena bagi tahu segera. Jangan berdiam diri. Hormat. Anda perlu menghormati hak diri sendiri, ibu bapa, teman istimewa, rakan sebaya dan masyarakat. Mesti hormat. Pertamanya hormat pada diri sendiri itu dulu. Macam mana kita nak hormat diri sendiri? Bila kita bertanggungjawab, kita jaga kita punya kehormatan diri. Itu bermakna kita jaga hak diri sendiri. Kita menghormati diri sendiri. Sekaligus kamu juga hormatkan ibu bapa, teman istimewa, rakan sebaya dan masyarakat. Tanggungjawab. Setiap individu mempunyai tanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan komuniti. Anda juga bertanggungjawab untuk mencapai potensi dan perkembangan sekendiri. Anda juga bertanggungjawab untuk mengelakkan kerosakan diri seperti kehamilan dan tidak diingini. Maknanya hamil sebelum masanya, sebelum kamu kahwin, sebelum kamu nikah. Melakukan pengguguran, jangkitan seksual. Kalau kamu bergaul dengan bebas, kamu boleh dapat penyakit. Penyakit apa yang menyebabkan kamu punya jangkitan seksual tu? Penyakit apa biasanya biasa ni dikaitkan dengan jangkitan seksual ni? Penyakit AIDS. Jadi kita nak elak, kamu mesti bertanggungjawab, elakkan daripada merosakkan diri sendiri. Yang perempuan terutamanya, lelaki pun sama, elak daripada kehamilan yang tak diingini, melakukan pengguguran, jangkitan seksual. Ni kalau kamu bergaul tanpa batas, kamu dah menyusahkan diri sendiri, dah merosakkan keluarga kamu, dah memburukkan nama keluarga dan komuniti. Jadi kita tak nak benda-benda ni berlaku. Jadi kamu mesti tahu apa tanggungjawab kamu. Mesti bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Jadi bagaimana 3R? 3R tadi, respect tadi. Bagaimana 3R dan seksualiti berhubung kait. Sebelum hak seksual anda dihormati oleh orang lain, anda harus menunjukkan bertanggungjawab ke atas diri, keluarga dan komuniti. Jangan nak orang hormat kita je, tapi kita tak tahu nak hormat orang. Macam mana orang nak hormat? Jadi kita kena tunjuk yang kita ni mesti menghormati orang lain. Sebelum kita nak dihormati. Contohnya, anda bertanggungjawab jika anda tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan anda sebelum berkahwin. Komitmen ini adalah simbol penghormatan anda kepada pasangan anda. Adalah satu tanggungjawab untuk anda menghormati hak asasi komuniti. Contohnya, anda mungkin rasa ia merupakan hak anda untuk berpakaian sukati. Macam perempuan, lelaki kan. Dia suka hati dia je. Pakai seksi, terdedah sana, terdedah sini. Tapi sebenarnya walaupun komuniti anda mempunyai nilai yang perlu anda hormati. Maksudnya kamu kena hormat komuniti. Bila kamu pakai mencolok mata, orang lain semua akan mengata kita ada agama. Kita perlu menghormati hormat agama kita. Kalau kamu jaga aurat, jaga kamu punya berpakaian, tanda kamu hormatkan agama. Bertanggungjawab terhadap agama kamu.
Okay, anda sebagai seorang yang bertanggungjawab dan menghormati orang lain, anda tidak akan memakai pakaian menjolok mata di khalayak ramai. Pakaian tu adalah lambang peribadi kita. Kalau kamu pakai terdedah sana terdedah sini, apa kamu punya sangkaan kamu? Misalnya kamu nampak ada orang pakai yang seksi-seksi mencolok mata, yang lelaki pula pakai tahap apa, rambut pesen macam punk tu, kamu rasa agak-agak dia tu baik ke tak? Okay? Dan segi pandangan komuniti tak elok. Okay? Jadi kamu kena jaga kehormatan diri sendiri. Kesihatan seksual bukan sahaja meliputi perubahan seksual. Jadi ia merupakan satu konsep meluas melibatkan fizikal, mental, emosi dan sosial seseorang. Ia melibatkan badan yang sihat, minda yang sihat dan cerdas, emosi yang sihat, komuniti yang sihat. Inilah bila kita bertanggungjawab, hormat menghormati, maka badan kita akan jadi sihat, minda kita akan jadi sihat dan cerdas, emosi yang sihat, komuniti yang sihat. Kesihatan seksual yang sihat meningkatkan personaliti, komunikasi, perhubungan dengan orang lain, perancangan keluarga, keadaan sihat sejahtera. Seks, yang ni seksual boleh menjurus kepada akibat yang berisiko. Fizikal atau perubatan, kehamilan tak diingini, jangkitan seksual. Ni maknanya kamu kalau seks secara bebas lah. Kamu tak ada langsung agama, tak reti langsung adab, peraturan, tak hormatkan diri sendiri. Inilah yang berlaku. Kehamilan tak diingini, jangkitan seksual. Jadi masyarakat pun tak sihat. Komuniti kamu akan jadi tak sihat bila kamu bebas bergaul. Jangkitan salur kencing. Kamu nak ke dapat penyakit-penyakit ni? Kecederaan berhubung kait dengan seks. Contohnya kekoyakan selaput dara, selaput kulup di penis. Ni untuk lelaki. Kamu nak ke benda-benda ni berlaku? Kalau tak nak, jangan buat sesuatu yang luar daripada kita punya peraturan. Peraturan agama, semua agama ada peraturan. Peraturan dia. Tak boleh buat sesuka hati. Psikologi bergantung pada pasangan. Kamu boleh tengok sendiri dalam melakukan aktiviti seksual. Ketagihan terhadap seks, rasa bersalah, malu, tingkah laku mencederakan diri sendiri. Ni yang berlaku sekarang ni. Ramai yang rasa terlalu bersalah sampai dia rasa nak membunuh diri, nak bunuh diri. Tengok dekat berita sana sini tu, banyak baby kena buang. Itu semua sebab tak jaga kehormatan diri lah. Tak jaga, tak hormatkan diri sendiri tu. Bila kita tak hormat diri sendiri tu, inilah yang berlaku. Sosial, gangguan seksual, penderaan seksual, mencabul, rogol, perasaan prejudis. Ni semua adalah akibat daripada kamu bergaul secara bebas. Jadi kita kena jaga batas-batas kita bila dah remaja. Mengapa kesihatan seksual itu penting? Kerana ianya dapat menghalang situasi yang tak sihat seperti kemahiran tak diingini, jangkitan seksual, tingkah laku seksual di luar tabi'i, tak dapat diterima oleh komuniti yang ni. Bila kita dapat tahu kamu ni melakukan seksual luar tabi'i, kamu akan ditangkap. Penderaan seksual, ni pun sama, ni semua adalah kesalahan. Dari segi negara pun ada undang-undang, kamu akan didakwa. Ia dapat meningkatkan kualiti kehidupan anda dengan peningkatan harga diri, komunikasi, perhubungan kekeluargaan, kawan-kawan, mereka yang dikasihi dan lain-lain. Jadi kita perlu, kamu kena jaga tingkah laku seksual kamu. Jadi itu sahaja daripada cikgu hari ni, setengah jam untuk subjek pendidikan kesihatan, dah terlebih ni 98 minit dah. Jadi nanti cikgu akan bagi senarai semak tu, kamu buat kat rumah, boleh? Nanti hantar gambar dekat melalui GC macam biasa, GC ataupun Telegram secara personal. Itu sahaja. Cikgu harap kamu faham topik hari ni, kesedaran seksualiti tu. Jadi sambil kita jumpa lagi
Minggu depan. Okay. Assalamualaikum.